dunia ni. Dah habis universiti, keluar bekerja, lagi besar dunia ni. Masa tu dah capai cita-cita, dapat result yang bagus, dapat kerja yang baik. Siapa nak kahwin dengan aku? Beratur sekarang. Macam tu. Baru betul. Suruh dia beratur kalau kita dah achieve something. Ini belum apa-apa, nak bercinta. Tu sebab kita tak bagi, sebab banyak kesan tak baiknya. Cuba tengok baru-baru ni, dengar kan, berlaku kes sampai kena bunuh. Puncanya apa? Puncanya maksiat. Punca daripada maksiat, kena bunuh, kena tikam, lepas tu kena bakar lagi. Allahu Akbar. Betul. Puncanya apa? Daripada awal lagi kita tak jaga ikhtilat batas hubungan kita. Kena jaga. Jadi nak berjaya lagi apa kita kena buat? Ni dalam program-program ni. Dengar, tolong catat. Kadang-kadang kau tak catat masalahnya. Menganga pada mula habis. Yalah, teringat ketika zaman Nabi dulu ada seorang sahabat nama dia Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni tak payah salin apa-apa, dia dengar terus ingat. Jadi siapa yang tak menyalin ni anggaplah bersaudara dengan Abu Hurairah, macam tu je lah. Payah sangat. Dia tanya, siapa ceramah tadi? Samsul Debat. Okey, ceramah mana? Okey. Dia cakap apa? Sama je. Dah kau tak salin, memanglah sama. Salin. Salin. Tengok. Berapa orang je yang salin? Yang perempuan ramai tapi tak semua. Okey. Kemudian apa yang kita kena ada? Kita kena cepat, jangan lambat. Lambat kita akan ketinggalan. Kita kena cepat, jangan kita leka, jangan kita lalai. Seterusnya apa yang kena ada? Seterusnya hadir pada peluang-peluang yang baik. Alhamdulillah, terima kasihlah pada pihak sekolah, tuan pengetua pentadbir sekolah, pastikan kita ada program seperti ini. Lepas tu dapat pula bawa Samsul Debat. Allahu Akbar. Tak. Saya yang terima kasih ni sebab bawa saya kemari ni. Saya tengok ni, you all ni semua brilliant student, baguslah. Pelajar yang orang kata cerdik, tapi saya pernah jumpa lagi cerdik daripada ni. Minta maaf cakap. Saya pernah ceramah untuk projek kecemerlangan pelajar, 50 student yang dipilih seluruh Malaysia. Dia berkampung dekat satu hotel di Kelang. Saya terkejut bila datang nak pergi ceramah kat sana. Dalam lift tu ada 3-4 pelajar tu. Macam tu je. Dia tak bergurau, dia tak apa hal budak ni. Betul ke tidak? Rupanya dia salah seorang daripada student yang kita nak ni. You all tahu tak dia target apa dalam subjek SPM dia? Yang 50 orang ni, tahu tak target yang diletakkan untuk dia orang target apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kena pakai ada dua ke? Apa salah satu? Dua-dua kena pakai. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada kombinasi pengerusi acara yang bahagia, Tuan Haji Kadim bin Haji Dewa, Tuan Pengetua MRSM Terendak, timbalan-timbalan pengetua, Ketua Seksyen ACE Uni KL Encik Mubarak Alwi bin Muhammad,
guru-guru, para peserta program Mercu 2023, seterusnya para pelajar MRSM Terendak yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Saya datang dari Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek, panjang direntangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Kena faham betul-betul. Kadang-kadang apa yang saya cakap tu mungkin ada maksud yang tersirat. Contohnya apa yang dipesan oleh Imam Malik dulu, nak berjaya dalam hidup ni kena ada 4 perkara. Kenderaan yang tangkas, rumah yang lapang, pakaian yang cantik, pelita yang menerangi. Orang dulu-dulu dia tak cakap terus terang, dia tak cakap straight, dia cakap dengan bahasa kiasan, berkias tapi indah. Bila sebut kenderaan yang tangkas, bukanlah kereta besar mana yang kita bawa, tapi merupakan akal fikiran yang cerdas. Maknanya akal ni akan memandu kita ke mana kita nak pergi. Bila sebut rumah yang lapang, bukan rumah banglo, tapi maksud rumah yang lapang ini adalah kesabaran yang tinggi. Bila sebut pakaian yang cantik, bukan pakaian yang baru, bukan pakaian yang mahal, tapi pakaian yang cantik itu adalah akhlak yang baik. Dan yang keempat, bila disebut pelita yang menerangi, merujuk kepada ilmu pengetahuan yang tinggi. Itulah yang dilakukan dan menerusi program Mercu ini, yang diilhamkan oleh pihak UniKL Micet bersama dengan MRSM Terendak. Jadi tujuannya untuk pastikan kita jadi generasi yang berilmu. Cantik teluk, pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, lilit sabalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Jadi kena belajar. Sebab bila kita pandai, ramai nak berkawan. Tapi bila bangang, duduk langsung seorang. Macam tu lah. Macam tu je ayat dia. Cakap tu terang je ni. Kita ada kawan hari ni, BFF, best friend forever. Kononnya janji terkawan sesama. Percaya cakap saya, kalau result PSA kita teruk, kawan kita, temankan kita paling lama pun 5 minit. Dia pun ada urusan lain dia nak diselesaikan. Jadi kita akan bersendirian dalam bab itu. Kan? Jadi adik-adik yang dikasih sekalian, pijak galah sambil berlari, rupanya hujungnya sudahlah patah. Banyakkanlah usaha kepada diri semasa diri masih muda dan mentah. Buah keras makan dikikir, dibawa orang dari hulu. Barang kerja hendaklah difikir, supaya jangan mendapat malu. Kapal layar bertiang 3, tiang keempat batangan patah. Amal ikhtiar bahagian kita, hasil pendapat di tangan Allah. Bukan rusa sebelang rusa. Rusa larangan Raja Melayu. Jangan biasa membuang masa. Masa berjalan lepas selalu. Jadi hari ini sejajar pula dengan musimnya Ma'al Hijrah. Jadi adik-adik yang ada dekat dalam dewan ni kena tanam semangat untuk berubah, berpindah daripada satu sikap kepada sikap yang lain. Perubahan daripada satu tempat ke tempat yang lain. Satu tempat yang mana kita selama ni mungkin berada dalam keadaan tidak berilmu, nak berubah jadi orang yang berilmu. Daripada orang berilmu biasa, nak berubah kepada ilmu yang menjadikan kita sebagai manusia yang cemerlang. Sebenarnya dalam hidup kita ni, dunia ni sementara je sifat dia. Apatah lagi yang ada di dalam dunia ni, lebih lagi lah sementara. Kalau kita tengok hari ni, kita datang, aduh kenapalah aku kena datang khusus macam ni, aduh hai.
Kenapalah aku kena dengar ceramah? Tapi tiba-tiba aja nanti tengoklah, masa akan berakhir, kita akan sampai ke penghujung program. Sekejap je. Ada pelajar-pelajar pun suruh tengok, tiba-tiba dah nak periksa. Ayat tiba-tiba tu yang paling mahal sekali tu, seolah-olah dia tak sedar diri selama ni. Macam tu. Sedangkan kita ni kadang-kadang leka, lalai dan leka dengan masa yang diberikan kepada kita. Nak berjaya dalam hidup ni, 5 perkara tak boleh elak. Pertama, kita bukan tiba-tiba menjadi seorang yang berjaya. Dia merupakan satu proses yang panjang. Dia proses jangka panjang, makan masa, bukan tiba-tiba. Yang kedua, menuntut kepada komitmen. Datang kelas, datang kuliah, datang mendengar apa yang dipesan oleh guru. Komitmen kena ada. Kalau tak ada komitmen, susah nak berjaya. Yang ketiga, kena fokus. Kadang-kadang dia duduk dalam dewan tapi dia tak fokus pun dengan apa ceramah yang disampaikan. Dia fokus lebih pada benda-benda lain. Dia pandang ke depan tapi kepalanya sedang memikir sesuatu yang lebih menarik dalam hati dia. Nama tu dalam istilah saintifik dia mengelamun. Jadi makna kata fokus dia pada benda lain lebih daripada apa yang sepatutnya difokuskan. Keempat, kepatuhan pada peraturan dan undang-undang, yakni disiplin. Kena ada disiplin. Datang awal, duduk dengan selesa, duduk di tempat yang disediakan. Dan kemudiannya apa yang perlu ada adalah keberterusan ataupun istiqamah, ataupun Tuan Pengetua selalu sebut sebagai konsisten. Macam tu lah kan, konsisten. Kalau kita tengok 5 saya sebut ni, tak ada satu pun tak boleh. Boleh tak orang tu jaga pendek, alah tak payah panjang, sekejap je boleh? Tak boleh, mesti nak jaga panjang juga. So kena sabar. Kedua, komitmen. Boleh tak orang yang tak ada komitmen tapi dia boleh berjaya? Tak boleh. Ketiga, orang yang mengelamun tapi dia boleh berjaya? Tak. Mencari ilham dengan mengelamun ada beza. Keempat, disiplin tak ada. Kena tangkap, lepas tu kena gantung sekolah 2 minggu. Saya boleh pilih tak salah satu saya nak pakai? Boleh. Dah macam bawa helikopter rasa. Kan? Jadi kalau tak ada disiplin pun susah. Yang kelima, tak boleh hari ni rajin, besok malas, malam rajin balik, tak boleh. Orang tu tak boleh nak berjaya, susah. Kita ambil satu profession, pemain bola sepak profesional. Nak jadi pemain bola sepak profesional bukan tiba-tiba jadi pemain bola sepak profesional. Dia kena main sekolah dulu, main peringkat daerah, main peringkat negeri, kemudian setiap peringkat umur tu dia kena lepas. Kemudian dia kena ada komitmen, rajin datang training. Tak boleh kejap datang training, tak komitmen training. Ketiga, fokus, dengar arahan daripada jurulatih. Kalau dia tak dengar apa yang jurulatih ajar, bola tanduk dia sepaknya, bola sepak dia tanduknya. Yang keempat, disiplin. Dia tak dia melanggar disiplin. Kita dah beritahu duduk dekat kem latihan tak boleh keluar, dia keluar juga, akhirnya digantung dan tak boleh main suat kebangsaan. Dan yang kelima, konsistensi. Dia training tu tak konsisten, kan? Prestasi dia bila dia main tu, prestasi dia kejap skor kejap tak, yang banyaknya tak skor. Macam tu lah juga dengan apa juga, termasuklah peperiksaan. Kami cemerlang katanya. Aku tak suruh sambung pun. Tak kisahlah, betul lah. Kami cemerlang ni, bila kata kami cemerlang ni, nak capai kami cemerlang tu sendiri, 5 tu kena ada. Memang kena ada. Jadi apa yang perlu ada? Yang pertama, jujur. Tak faham, cakap tak faham. Ini bila cikgu tanya kelas, ada persoalan, koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak, macam tu kan. Cikgu pun confused. Itu masa daftar elok budak ni, tak ada pula kata terencat ke apa. Tapi bila tanya soalan, automatik semua jadi macam tu.
Kan? Jadi cikgu pun tak tahu, faham pun tak faham. Kalau tak nak tanya dekat depan kawan-kawan, sebab ada syaitanir rajim dikeliling. Sebab kadang ada wakil-wakil syaitannya ada, bila nak tanya soalannya, cikgu saya ada satu soalan cikgu, tengok syaitan-syaitan tu, apa tanya soalan siut, setan lah tu kan. Dia cuba menghasut orang lain ni, jadi dia rasa rendah diri. Alamak, silap ke aku tanya ni kan? Bila saya cakap tu, tak payah kau tunjuk orang lain, kau rasa diri kau aja, faham? Samsul Debat ni mata dia alert tau, aku nampak pergerakan kau semua tu. Amin. Kemudian bila kita katakan tentang jujur ni, maknanya jujur beritahu. Jumpa cikgu, cikgu saya tak faham cikgu, saya tak faham cikgu, tolong saya cikgu. Nangis, cikgu punya seronok lah datang ke bilik guru. Jangan risau, relax. Okay. Yang mana satu kamu tak faham? Semuanya. Kalau kau cakap semuanya, meraung cikgu. Apa yang kau buat dekat kelas selama ni? Bila saya tanya, tak ada pun kau cakap tak faham. Jangan dijamakkan tak faham tu sampai setahun. Jumpa, ada orang rasa tak faham, jumpalah cepat, minta dengan saya. Jujur. Kedua, amanah. Jaga amanah. Rupanya Nabi dia sebut, la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu. Tak beriman orang tak menjaga amanahnya, dan tak beragama orang tidak melaksanakan janji. Soalan saya simple je. Mak ayah itu pesan datang sini buat apa? Weh, heran ni. Tapi kenapa buat benda lain lah? Foto-foto tak apa dielakkan. Ada tak ayah pesan nanti pergi sana elok-elok cari menantu untuk mak? Tak ada? Tak ada. Pergi sana main aja tau, tak payah belajar pun tak apa. Ada tak? Tak ada. Ada ke tak ada? Tak ada. Okay. Jadi makna kata amanahnya mak ayah suruh belajar. Kalau kita gunakan masa yang ada dekat tempat belajar untuk kita buat benda lain, tak amanah dah kita. Mak ayah kita kata belajar je. Iya, belajar tau. Iya, janji. Tidak beragama orang tidak melaksanakan janjinya. Tu sebabnya janji mesti dilaksanakan. Dapat rizak yang terbaik. Dapat rizak yang terbaik, campaklah ke mana-mana pun kita boleh berjaya. Tapi kalau rizak kita teruk, kita tak ambil manfaat peluang yang dah disediakan oleh pihak UniKL ni, program-program seperti ini dengan pakar-pakarnya, dengan orang-orang yang hebat datang ceramahkan sini, selain daripada saya lah. Bila dia datang tu mengajar kita, tak ambil peluang tu, maka rugilah kita. Takut-takut nanti jadi macam kisah yang disebut, berburu ke padang data, dapat rusa berbelang kaki. Kalau berguru ke palang aja, ibarat bunga kembang tak jadi. Bila kata berburu ke padang data, mana ada orang berburu kat padang? Takkan kau tak nampak dekat padang tu tak ada binatang yang kau boleh tangkap? Tapi nak sedapkan hati sendiri pada mereka yang pemalas. Tengok, ni maksud pantun ni. Pada mereka yang malas, mereka yang jenis yang suka beralasan, dia akan cakap, dapatlah, dapat usaha. Dapat usaha, tapi rusa berbelang kaki lah. Yang berbelang kaki itu bukan rusa, tetapi belalang. Tu maksud pantun tu. Ada cikgu yang baru tahu, sabarlah aku kan. Jadi makna kata dia dapat belalang. Dan maksud pantun tu, kalau berguru ke palang aja, tak berguru betul-betul, ibarat bunga kembang tak jadi. Nak kata bunga tak kembang, nak kata batang aja dengan daun, macam ada kelopak bunga pula, tapi tak kembang. Keadaannya macam mana? Habis MRSM, masuk universiti, main-main lagi. Dekat universiti main-main lagi. Lepas tu keluar tak dapat kerja. Dia dulu tak belajar ke? Belajar. MRSM tu. Lepas tu sambung universiti. Habis tu kenapa tak dapat kerja? Main-main aku masa belajar dulu. Ibarat bunga kembang tak jadi. Itu sebab peluang yang ada dekat sini jangan disia-siakan. Besok ada lagi program-program yang lain.
tolong bagi tumpuan. Kemudian yang ketiganya, jaga hubungan satu dengan yang lain. Jaga hubungan dengan guru. Apa yang guru pesan buat, guru pesan jangan buat, jangan kita buat. Mana yang guru pesan kita buat, mana yang guru pesan jangan buat, tu jangan kita buat. Pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Apa yang guru pesan, tolong buat. Nak berjaya, jadi sesiapa pun lah yang berjaya. Kalau tengok tuan pengetua, kalau tengok kita punya timbalan-timbalan pengetua, tengok juga Cik Mubarak ni daripada Uni KL ni, dia orang ni berjaya, salah satu ramuan dan formulanya adalah mendengar nasihat guru sampai hari ni. Datang dari Padang Keladi singgah sekejap di Tanjung Karang. Macam manalah ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang. Orang posan buat tu buat lah. Adalah sebab. Kenapa lah cikgu ni suruh kita salin banyak kali ni, kenapa? Pening pula. Jangan petikai. Ada sebab dia suruh salin tu. Kan? Macam mak kita kan suruh buat kerja ni. Kenapa lah mak suruh buat kerja ni? Kenapa lah mak aku ni kejut aku macam ni lah. Bising lah. Dah masuk asrama baru tahu bernilainya kejutan mak kita tu. Kan? Barulah kita tahu kenapa lah mak aku suruh aku gosok baju sendiri daripada dulu. Sekarang senang je. Dulu aku gosok dengan baju adik-adik aku, semua aku gosok. Tapi bila dekat asrama setakat gosok baju aku satu, senang sangat. Semuanya ada sebab. Tuhan tak jadikan satu perkara tu sia-sia. Jaga hubungan. Kemudian percaya pada hikmah. Aku ni belajar lama-lama ni, kenapa semua orang suruh belajar? Pening lah belajar, job belajar. Tak ada ke cikgu-cikgu nak cakap kamu tak payah belajar ni, main? Susah nak jumpa cikgu macam tu. Nak ke MRSM, susah kan. Ni bukan sekolah tadika. Nak main bal tu seremban patu awak jadi tak ada. Kan kita bincang perkara yang serius hari ni kan. Cikgu kan tak ada. Kenapa dah semua suruh belajar? Aku belajar ni untuk apa? Dapat apa? Macam tak dapat apa pun. Memang. Tapi satu hari ni kita patutlah dia orang semua beri suruh belajar. Cikgu-cikgu ni, cikgu kat sini mana cikgu-cikgu? Mana cikgu? Katakan cikgu. Belakang seorang. Mana? Seorang je cikgu belakang tu. Oh, yang lain tu siapa? Okey, ramai lagi. Guru-guru yang mengajar ni, setiap student yang dapat semua A, straight A, guru-guru ni naik gaji RM1. Ya ke tidak? Tak. Tidak. Cikgu ni dapat kintarafan, dapat pingat ni seorang satu. Pingat jasa kebaktian ahli mangku negara. Dapat? Tak dapat. Walaupun berapa ramai dah, beribu-ribu dah pelajar yang dah disekolahkan sampai berjaya, tapi cikgu ni buat apa? Tetap mengajar. Tu yang Datuk Dr. Usman Awang kata apa? Peguam, jurutera, doktor, tokoh korporat, semuanya bermula daripada seorang guru biasa. Cuba tengok balik dekat pintu masuk, pintu pagar sekolah kan. Berapa ramai bekas pelajar masuk balik dalam sekolah sebab nak jumpa cikgu, nak cakap terima kasih sebab dia dah berjaya. Berapa ramai? Tak ramai pun. Kadang-kadang ada yang masuk tu sebab nak jumpa pengetua, nak ambil sijil tertinggal, nak minta pengesahan dia pernah sekolah situ. Tapi cikgu buat apa? Cikgu tetap mengajar. Tak ada pun dia kisah. Dia tak terima kasih pun dengan aku ni. Dua hal dah dapat semua A tu, aku yang ajar tu. Cikgu tak pernah cakap macam tu. Habis dia tahu, dia balik dari rehat. Lepas tu nak jumpa siapa pula ni? Ya Allah, budak ni lagi ngajar pagi. Alah, dah lah perangai masing-masing dah. Hari report kad dia, cikgu jadi baik sangat. Bila mak ayah tanya macam mana anak saya cikgu, cikgu pun bagilah ayat standard.
Dia ni okey sebenarnya, cuma ialah kan macam ada main-main sikit lah. Kalau dia usaha lebih, saya yakin dia boleh berjaya. Nyampah ni. Itulah ayat cikgu, standard ayat kan. Lepas ni cikgu kena tukar. Terus terang je, macam mana anak saya cikgu? Saya hari-hari doa bilalah budak ni nak pindah sekolah. Ayah pun pandang budak tu, kau pahal mana ada. Kata pun, macam mana anak saya cikgu? Macam ni lah, cik baca lah sendiri senarai kemungkaran yang dibuat tahun ni. Ayah ni macam, la ilaha illallah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, anak aku ni, ya Allah. Itu sebabnya cikgu-cikgu ni berkorban banyak untuk kamu semua. Kadang-kadang cikgu foto state, bagi nota semua pakai duit sendiri. Tu yang dia kecil hati, bila ada dah lah foto state bagi, lupa cikgu letak mana. Kalau kecilnya hati cikgu tu, dia dah susun satu-satu, dah ikut dia punya modul, dah ikut dia punya ni, bagi dengan harapan kita buat, bukan untuk dia, untuk kita. Itu sebabnya jaga hubungan, percaya hikmah. Sebab mungkin dengan aku dengar cakap cikgu, aku taat perintah guru, mudah-mudahan hikmahnya ilmu mudah masuk dalam pemikiran aku ni. Belum pernah dalam rekod anak murid yang menyakitkan hati cikgu tu dia berjaya. Sebab dulu-dulu pun walaupun menyakitkan hati cikgu tu dia tak ada masalah pun, dia dah biasa, dia tahu kenakalan budak dan dia sabar. Tahap cikgu hari ni tak, terus jadi tanggang je, jadi batulah kau, dia dah macam tu kan. Sekarang ni kesabaran tak sama dengan cikgu dulu-dulu. Itu sebab saya dulu jadi cikgu sekejap je tak tahan. Kalau saya terus jadi cikgu, tak tahu berapa ramai terbunuh kat sekolah tu, tak tahulah. Sebab saya tidak hebat, tak sehebat guru-guru yang ada kat dalam dewan ni. Saya tak sehebat mereka. Kesabaran tu tak sama, kan? Nampak muka pun tahu tabah. Lepas tu yang seorang tu muka menanggung, alah, kan? Stres je kan? Cara gelak menangkup-nangkup tadi pun nampak stres. Macam tu lah kan? Ya. Betul. Jadi mana kata, jaga, percaya pada hikmah. Yang cikgu-cikgu pun mengajar, percaya pada hikmah. Aku ajar anak orang ni sampai berjaya, mudah-mudahan ada orang didik anak aku pun berjaya macam ni. Aku ajar orang ni, mudah-mudahan ada Allah Ta'ala murahkan rezeki untuk aku. Ada hikmah. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selautan garam terasa tawar. Dia rasa okey. So jadi kita kena jagalah standard kita, belajarlah. Nama pun MRSM kan, bukan yang biasa-biasa kan. Kenalah dapat result yang terbaik daripada 120. Berapa ramai SPM? 113. Daripada 113 orang yang SPM, 226 orang dapat semua A. Pecahan tak wajar. Sekali ganda dapat semua A. Huru-hara Menteri Pelajaran nak umumkan keputusan SPM kat sekolah ni. Koi, masa tu pengetua, dialah orang jadi tumpuan. Apa rahsia tuan pengetua sehingga para pelajar ni boleh dapat result seperti ini? Sebenarnya ini adalah usaha gigih kami semua bekerjasama. Tidak ada istilah pengetua dan cikgu, kami semua bekerjasama. Wah, ya. Masa tu korang daripada rumah dah tak susah hati dah, sebab dah dia dah beritahu dah. Sekolah yang cemerlang MRSM terendah, yang mana mendapat 226 orang dapat straight A's daripada 113 calon. Pemberita pada 3 kali. Betul ke berita ni? Menteri Pelajaran naik ke atas pentas untuk umumkan. Kita pun risau, kita dah dapat dah. Oh, kita straight A's weh. Semua straight A's. Relax daripada rumah. Tapi kalau main-main kan, straight A's tu makin kurang. Lepas tu kau salahkan ayah kau.
Ayah lah ni. Kenapa pula? Ayah hantar lambat. Habis semua orang lain ambil dah. Tinggal ni je dia kata. Pula dah. Kan? Iya. Percaya pada hikmahnya. Seterusnya apa? Bertanggungjawab atas tindakan sendiri. Kalau bagus sebab kita, kalau fail pun sebab kita. Tadi tak suruh jawab pun betul ke tak? Kau dengar kan? Daripada tadi kau menyahut kan? Betul lah. Betul ke tak betul ke, berjaya ke tak berjaya ke, apa yang kita buat tu memang salah kita. Bila cakap kan, kenapa ni? Kenapa Rizak teruk? Kawan-kawan lah banyak mempengaruhi saya. Kenapa Rizak teruk? Cikgu ni memang tak suka saya. Kenapa Rizak teruk? Saya tiba-tiba berada di alam lain ketika dia Dewan Peperiksaan. Semua salah benda lain, bukan salah dia. Kenapa Rizak Faisal teruk? Masalah keluarga. Itu antara alasan-alasan dia berikan. Semua salahkan orang. Macam cerita bangau oh bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa orang lelaki? Kenapa ikan tak timbul? Umpuk panjang. Kenapa umpuk panjang? Ke bawah tak makan. Kenapa ke bawah tak makan? Perut dia sakit besar. Nasi mentah. Kenapa nasi tu mentah? Kopi basah. Kenapa kaya kopi basah? Hujan turun. Kenapa hujan turun? Tak panggil. Tengok Tuan Pengetua, tahniah lah, sebab mereka hafal lagi lagu tu. Saya saja cuba dengan cara cikgu pun, lepasnya apa, lepasnya apa, lepasnya apa. Tapi dalam banyak-banyak binatang tu, ada satu binatang yang paling gentleman, iaitu ular. Bila ditanya pada ular, kenapa kau nak makan katak? Dan ular jawab sambil merenung tepat pada mata yang bertanya, memang makanan aku, memang makanan aku, memang makanan aku. Dan dialog hujungnya dah dipadamkan oleh Jabatan Arkib Negara. So what? Tu sebabnya you all bawa perangai tu, menyalahkan orang, menyalahkan orang, menyalahkan orang. Kenapa tak siap kerja? Dia ambil buku saya, cikgu. Kenapa kamu ambil buku dia? Dah dia bagi. Kamu bagi kenapa? Dia minta. La ilaha illallah. Sah tu. Semua salahkan orang. Lepas ni bila cikgu tanya, kenapa kamu tak siap homework kamu? Cikgu, tak ada siapa yang boleh dipersalahkan dalam hal ni. Ini memang salah saya. Hukum saya, cikgu. Lepas tu terdengar satu suara, cikgu, jangan salahkan dia, cikgu. Saya yang bertanggungjawab, saya yang ambil buku dia menyebabkan dia tak siap kerja. Cikgu, soal lagi, jangan salahkan mereka, cikgu. Ini sebenarnya salah saya. Lepas tu dah berebut dengan aku salah. Cikgu, tak apa, saya tanya je. Belajar bertanggungjawab. Faham? Tak usah buat benda yang sia-sia. Tahu tak benda sia-sia? Contoh, ingat tak kisah harimau berdebat? Harimau berdebat dengan kaldai. Pernah dengar tak cerita tu? So pada satu hari harimau bertemu dengan kaldai. Kaldai kata, "Woi harimau, kau nampak tak rumput ni? Kenapa? Rumput ni warna biru kan?" Harimau pun cakap, kaldai, rumput warna hijau lah. Biru. Hijau, biru, hijau, biru, hijau. Ini tak ada kena-mena dengan politik tau. Saya cerita ni cerita dongeng. Biru hijau, biru hijau. Tak ada. Kaldai tak puas hati. Kaldai kata, mari kita bawa ke mahkamah keadilan, biar singa buat keputusan sebagai raja di rimba. Singa, saya dalam fail hari ini memfailkan permohonan, kata Kaldai.
bahawa rumput itu berwarna biru. Aku dah cakap rumput tu biru, tapi harimau degil, dia cakap rumput tu hijau. Betul kan rumput tu biru? Dia tanya ke singa. Singa kata, betul lah tu. Singa cakap dulu, betul lah tu. Kau dengar tu harimau. Singa pun cakap biru. Dengan ini yang Arif, saya mohon satu hukuman dijatuhkan kepada harimau yang degil. Harimau dah terkesima, dah tak boleh cakap apa. Singa pun cakap, dengan ini aku jatuhkan hukuman, harimau kau tak boleh bercakap dengan mana binatang dalam tempoh 5 hari berturut-turut. Kau diam. Kaldai pun dengan penuh gembira ajak kaldai-kaldai yang lain untuk celebrate kemenangan mereka di Starbucks. Kaldai celebrate kat Starbucks, teman-teman. Lepas tu harimau ni pula, dia masih tak puas hati. Dia memfailkan rayuannya kepada singa. Wahai singa, kenapa engkau boleh bersetuju dengan kaldai tu yang rumput tu warna biru, sedangkan bukan ke rumput tu hijau? Kata singa, aku tahu rumput tu hijau. Habis tu engkau pun dah tahu kaldai tu bodoh, engkau pergi layan bodoh dia buat apa? Kaldai tu takkan nak dengan jawapan kau. Dia dah kata itu lah dia. So jangan kau layan dia. Itu sebab aku suruh kau jangan cakap mana-mana tahu. Kau belajar sikit, kawal perasaan kau. Macam tu lah. Benda sia-sia jangan buat. Benda sia-sia jangan buat. Jangan buang masa. Faham? Jangan buang masa. Sebab kalau kita buang masa, kita ketinggalan. Bila ketinggalan, mungkin ada apa kita tak dapat kuasai, kemudian kita tak dapat skor, akhirnya jadi apa? Rugi. Bila rugi, jadilah orang yang tak pandai. Kicau-kicau tiung batu, singgah sekejap di dahan mati. Sudah resam orang tak berilmu, ibarat kayu lurus dibuat titi. Jadi titi kena lanyak, kena pijak kat orang. Inilah, itu sebab saya suruh belajar. Jadi itu seterusnya, maknanya jaga, kita percaya hikmah, kita bertanggungjawab. Seterusnya apa? Respon positif. Kelas, saya nak semua siapkan homework ni daripada muka surat 18 sampai muka surat 30. Respon. Alah, banyak lu kecoh cikgu ni weh. Ataupun positif, cikgu terima kasih cikgu, tapi kalau boleh biarlah sampai muka surat 40. Macam tu. Sikit sangat 30 ni gitu. Kami tengah semangat ni. Memang tak lah macam tu kan. Tapi maksudnya ada sebab. Bila cikgu suruh buat tu ada sebab. Jadi kita patuh dan taat. Seterusnya ikhlas. Ikhlas ni maksud apa? Bila kita buat tu, belajar bersungguh-sungguh, kita yakin dengan keikhlasan kita, ganjaran dan balasannya datang daripada siapa? Allah. Tahu tak apa kan? Saya teringat ada satu nasyid tu. Pernah dengar tak nasyid? Cinta kepada Allah. Pernah dengar tak tu? Cinta Rasul, cinta ibu bapa, cinta kepada ummah, cinta kepada kecemerlangan. Marilah kita semua. Nantilah dulu aku nak habis kan. Hilang lirik dia kan. Cinta 5 perkara. Pernah dengar tak lagu tu? Tak pernah dengar? Jadi kalau cinta tu, cinta Allah, cinta Rasul, cinta ibu bapa, cinta ummah, cinta kecemerlangan. Kalau cinta 5-5 ni, dia takkan ada masa nak bercinta dengan, nak berkapal-kapal semua. Ada satu lagi lagu nasyid. Geraklah kamu memikat hati. Pernah dengar tak? Yelah, korang baca buku aja hidup kau kan. Geraklah kamu memikat hati, senyum tawamu manis sekali. Namun kini aku menyadari, nanti dulu, ia adalah ranjau berduri dan semestinya. Teruk betul budak ni. Kau ni berkeluar sangka ke apa? Dia mengajar kita, hati-hati. Kau nampak tu, kau nak berapa ke? Ya, aku suka lah kat dia. Tu semua tolak ke tepi dulu.
Nanti dah habis belajar dekat sini, masuk universiti baru kau nampak, ya Allah besarnya dunia ni. Dah habis universiti, keluar bekerja, lagi besar dunia ni. Masa tu dah capai cita-cita, dapat rizak yang bagus, dapat kerja yang baik, siapa nak kahwin dengan aku beratur sekarang. Macam tu baru betul. Suruh dia beratur kalau kita dah achieve something. Ini belum apa-apa nak bercinta. Tu sebab kita tak bagi, sebab banyak kesan tak baiknya. Cuba tengok baru-baru ni, dengar kan berlaku kes sampai kena bunuh. Puncanya apa? Puncanya maksiat. Punca daripada maksiat, kena bunuh, kena tikam, lepas tu kena bakar lagi. Allahu Akbar. Betul. Puncanya apa? Daripada awal lagi kita tak jaga ikhtilat batas hubungan kita. Kena jaga. Jadi nak berjaya lagi apa kita kena buat? Ni dalam program-program ni. Dengar, tolong catat. Kadang-kadang kau tak catat masalahnya. Menganga pada mula habis. Yalah, teringat ketika zaman Nabi dulu ada seorang sahabat nama dia Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni tak payah salin apa-apa, dia dengar terus ingat. Jadi siapa yang tak menyalin ni anggaplah bersaudara dengan Abu Hurairah, macam tu je lah. Payah sangat. Dia tanya, siapa ceramah tadi? Samsul Debat. Okey, ceramah mana? Okey. Dia cakap apa? Sama je. Dah kau tak salin, memanglah sama. Salin. Salin. Tengok. Berapa orang je yang salin? Yang perempuan ramai tapi tak semua. Okey, kemudian apa yang kita kena ada? Kita kena cepat, jangan lambat kita akan ketinggalan. Kita kena cepat, jangan kita leka, jangan kita lalai. Seterusnya apa yang kena ada? Seterusnya hadir pada peluang-peluang yang baik. Alhamdulillah, terima kasihlah pada pihak sekolah, tuan pengetua pentadbir sekolah, pastikan kita ada program seperti ini. Lepas tu dapat pula bawa Samsul Debat. Allahu Akbar. Tak, saya yang terima kasih ni sebab bawa saya kemari ni. Saya tengok ni, you all ni semua brilliant student, baguslah pelajar yang orang kata cerdik, tapi saya pernah jumpa lagi cerdik daripada ni. Minta maaf cakap. Saya pernah ceramah untuk projek kecemerlangan pelajar, 50 student yang dipilih seluruh Malaysia. Dia berkampung dekat satu hotel di Kelang. Saya terkejut bila datang nak pergi ceramah kat sana. Dalam lift tu ada 3-4 pelajar tu. Macam tu je. Dia tak bergurau, dia tak apa hal budak ni. Betul ke tidak? Rupanya dia salah seorang daripada student yang kita nak ni. You all tahu tak dia target apa dalam subjek SPM dia? Yang 50 orang ni, tahu tak target yang diletakkan untuk dia orang target apa? Apa dia? Apa dia? Ya, apa dia? Dia punya target adalah semua subjek 100%. Semua subjek. Sampaikan bila saya berceramah, dah habis ceramah tu, okey kita break 5 minit, siapa nak pergi toilet boleh pergi toilet. Seorang pun tak bangun. Saya kata kenapa tak pergi toilet? Pergilah toilet siap basuh muka. Yelah SPM apa hari lagi kan. Sabar tak? Kencing pun tak boleh, tangguh kencing. Tak nak tunjukkan ada orang bersungguh sampai macam tu nak dapat kecemerlangan. Dan memang dia orang dapat. Tu cerita dia. Janji orang Arab apa? Manjadda wajada. Siapa yang berusaha pasti berjaya. So hadir peluang-peluang macam ni, ambil peluang. Pakar-pakar yang didatangkan, besok ada yang orang-orang hebat dalam subjek-subjek tertentu akan datangkan share dengan kita. So pastikan you all alert, ambil maklumat tu. Kalau rasa-rasa tak puas hati, tanya, jangan biarkan. Kemudian yang ketiga, apply. Kita kena buat, jangan dengar je. Dengar, oh yelah aku pun nak berjaya lah, aku nak berjaya, tapi kita tak buat. Kita kena apply. Jangan jadi orang yang cakap tak serupa bikin, bikin tak serupa cakap, cakap tapi tak bikin. Saya ulang balik, cakap tak serupa bikin, bikin tak serupa cakap, cakap tapi tak bikin.
Maknanya kita kena buat dan tahu apa yang kita patut belajar, tahu apa yang kita tak patut belajar, apa yang patut kita ambil, apa yang tak patut kita ambil. Menurut ahli falsafah ni bagi tahu, orang yang buta huruf pada abad ini bukannya orang yang tak tahu membaca. People who illiterate, orang yang buta huruf adalah for those who fail to learn, unlearn and relearn. Gagal untuk belajar, tidak belajar benda yang tak sepatutnya, dan sentiasa nak belajar benda-benda yang baik. Itu yang kena ada pada diri kita. Saya dululah sejarah ni, aku rasa panas sangat atas pentas ni. Sebenarnya nak capai satu tahap memang betul pengorbanan yang kita kena buat, betul. Tapi saya nak bagi tahu, saya pernah satu ketika bila saya pergi berceramah, saya jumpa ada seorang kawan. Kisah awalnya kawan ni macam mana tu? Seorang kawan ni sama-sama belajar kat asrama penuh, tapi lepas form 3 dia nak keluar, dia tak nak sekolah asrama penuh, leceh, dia nak masuk sekolah biasa. Dia masuk sekolah biasa. Lepas sekolah biasa dia tak nak sambung belajar lagi dah. Apa dia buat? Dia nak kerja kilang. Terus kerja kilang. Bila dia kerja kilang, memang dia dapat gaji tinggi. Dapat gaji tinggi. Dia kalau kilang tu base daripada Jepun, mungkin setahun 2-3 kali training kat Jepun. Kalau kilang daripada Korea, base Korea 2-3 kali akan training dekat Korea percuma. Jadi saya masa tu tengok keadaan ni, aku kalau boleh aku nak macam dia, senang, menyesal pula belajar rasanya. Kita rasa macam tu sebab tengok kawan kita pegang duit kan, kawan-kawan kita dah ada carrier, dah ada kereta sendiri, dah ada apa, dah ada rumah dan sebagainya lah. Kemudian sampai pada tahun 1998, 99 masa tu, 97, 98, 99 masa tu keadaan ekonomi tak berapa baik. Banyak kilang-kilang tutup, termasuk sahabat saya ni pun terkesan. Bersahabat saya ni terkesan, dia balik kampung. Balik kampung, dia buat kerja kampung lah. Buat kerja kampung. Akhirnya dia kerja, senyap, saya tak tahu cerita. Satu hari tu saya berceramah, penuh, ada satu daerah di Pahang, penuh ramai orang. Saya turun daripada pentas, dah habis ceramah, saya nampak kawan saya ni. Dia panggil saya, Samsul, ya Allah kau, saya sebut nama dia. Saya sebut nama dia, lah kau kat sini, saya peluk dia. Saya peluk dia, dia menangis. Tak sangka kau ingat aku lagi, dia kata. Kawan yang saya cakap ni, kawan yang tadi tu, dia kata apa tau? Dia cakap dengan anak dia sambil dia pegang saya, sekarang percaya tak Samsul Debat kawan ayah dia? Tak nak bagi tahu, bila sampai satu tahap, bila kita tak achieve apa-apa, orang pun tak percaya kita pernah achieve apa-apa. Saya siap cakap betul, ni kawan ni, pakcik ni kawan dengan ayah tau. Saya siap sokong lagi. Kita orang main bola sama-sama dulu, main badminton sama-sama. Ayah ni bagus tau main badminton. Dia pun dah terlupa dia bagus main badminton dulu. Nak tunjukkan. Itu sebab lepas tu dia pesan apa? Kalau kau ceramah kat mana-mana sekolah, college, universiti, kau pesan dekat dia orang, suruhlah dia orang belajar, jangan jadi macam aku. Itu pesan kawan saya yang saya ingat suruh itu. Katalah contoh tu yang pakai cermin mata tu siapa nama? Ya. Ya. Tak yang ngelak-ngelak yang depan. Ya, siapa nama? Nadia. Sebelah Nadia tu apa? Yang pakai kipas hati tu. Siapa? Syasha dengan Nadia. Sekarang umur berapa tahun? 11. Ada budak darjah 5. Berapa? 17. Saya nak tanya, 10 tahun lagi umur berapa? 27 tau. 10 tahun lagi tau. Tak lama lagi, 10 tahun lagi 27. Pada satu petang di pasar malam, Nadia pergi pasar malam, terserempak dengan si Syasha ni. Betul ke Syasha tadi? Ya Allah Syasha, lama tak jumpa kau Syasha. Weh Syasha, kau buat apa sekarang? Syasha pun cakap, tak ada apalah, aku sekarang ni doktor pakar dekat KPJ. Dia contoh. Dia pun cakap, engkau buat apa sekarang Nania? Tak apalah, lain kali lah cerita. Aku dah hal ni, kita jumpa. Kenapa jadi yang tu? Sebab tak tergamak nak cerita
apa yang kita buat kalau kita tak berjaya. Tapi saya doakan Nadia, Syasha dulu berjaya, semua berjaya. Maksudnya, tanya tuan pengetua, tanya timbalan pengetua, tanya semua. Kadang-kadang bila kita buat reunion, buat program perhimpunan alumni, ramai yang tak datang. Kenapa? Sebab tak sanggup ditanya soalan, kau buat apa sekarang? Kau buat apa sekarang? Tak nak. Kenapa abang tak pergi? Bang, reunion sekolah abang, bolehlah happy-happy jumpa kawan abang. Tak nak lah, segan abang. Dia orang semua hebat-hebat, abang ni tahu je lah. Abang, kawan-kawan ni tak pandang tu pun, betul, tapi abang yang malu pada dia abang. Pak, saya lakonkan sekali watak tu supaya kau faham akan kesalahan drama itu, perempuan itu. Macam tu kan. Iya, itulah keadaannya. Tak sanggup ditanya soalan, kau buat apa sekarang, kau buat apa sekarang. Tapi kalau kita berjaya, tak sabar nak tunggu soalan tu. Kau buat apa sekarang? Alhamdulillah. Sampai yang seorang tu tak payah tanya dah dia buat apa. Yang seorang tu tak payah tanya dia buat apa. Nama dia Samsul Debat. Tak payah tanya dia buat apa. Bukan kata nak belagak, lebih kurang. Yang bestnya, soalan yang paling best, mak saya tanya, tak ada rasa dalam keturunan kita yang ceramah macam kau ni. Tak ada. Itu cerita tu. Tapi bukanlah kata saya nak you all mungkin boleh berjaya dalam bidang you all masing-masing. Engineer, lawyer kan? Kalau jadi engineer, senior engineer 18-20 ribu tak lagi sebulan. Doktor pakar KPJ 22 ribu sebulan. Jadi Hakim Mahkamah Tinggi 24 ribu sebulan. Hakim Mahkamah Rayuan 48 ribu sebulan. Hakim Mahkamah Persekutuan 64 ribu sebulan. Itu cerita 10 tahun lepas punya gaji. Betul? Dia bukan hanya 64 ribu sebulan, siap dengan tukang kebun, orang gaji, siap dengan driver, kediaman rasmi siap. Tapi nak achieve tu apa? ILMU, ilmu kena ada. Tu sebabnya saya kata tadi, kena belajar. Kena belajar. Seterusnya apa? Mantapkan pengetahuan kita. Mana subjek yang kita lemah, kita kena upgrade. Subjek matematik kena banyak buat latihan. Subjek bahasa Inggeris kena banyak bertutur dalam bahasa Inggeris. We'll never learn English, but we practice English. So from now on, every Wednesday, setiap hari Rabu, masa saya sekolah Semap Labu dulu, setiap hari Rabu diharamkan para pelajar bercakap dalam bahasa selain bahasa Inggeris. Setiap satu perkataan selain bahasa Inggeris keluar pada mulut anda akan didenda 50 sen satu perkataan. Itu yang berlaku di sekolah kami di Semap Labu. Apa yang berlaku pada setiap hari Rabu, senyap sunyi, tak ada siapa pun bercakap pada hari itu. Tak apa, cakap aja, broken pun tak apa. Yes, no right, thank you, what you talking roundabout, bantai. Janji ada bunyi. Baba Black Sheep, how you anyway? Wah, macam tu. Bayangkan tu. Tak apa. Subjek sejarah. Sejarah macam mana nak bagus? Mana cikgu sejarah? Cikgu sejarah. Cikgu sejarah mana cikgu sejarah? Cikgu. Dah tinggal sejarah ada cikgu ni. Nah, subjek sejarah ni memang subjek yang mencabar. Sebab tapi kalau nak jadi peguam, nak jadi pengamal perundangan, pengamal undang, subjek sejarah kena bagus. Bukan saja bahasa Inggeris, subjek sejarah pun kena bagus. Masalahnya dalam kelas sejarah paling payah adalah fokus. Tak, saya dah buat kajian lah. Aku tak perlu pengesahan pada kau betul ke tak betul. Kalau aku tanya bukan jawab, faham? Bila kata fokus macam mana? Fokus dia paling lama adalah 20 minit.
Masuk minit ke-21, para pelajar dah mula berada pada zaman yang cikgu sedang ajar. Kalau tengah mengajar tentang Kesultanan Melayu Melaka, masuk minit ke-21, dia dah nampak balai rong istana. Dia nampak cikgu mengajar bukan pegang ni lah, bukan pegang marker, dah tengah pegang keris. Sebab khayal. Jadi kalau nak mengelakkan tu, dia mesti two way communication. Mesti komunikasi dua hala mesti berlaku. Maknanya terus tanya, cikgu ajar tu aktif, cikgu boleh tak cikgu explain balik kalau keadaan dia macam ni, macam mana ketika tu rakyat pada ketika itu menentang Melayu Union tu, adakah digerakkan tiba-tiba ke atau macam mana ke? Tanya soalan. Cikgu pun cakap, berhempas pula cikgu tu pun jawab. Tiba-tiba dah habis masa, cikgu cakap. Tahu? Itu penting. Sebab kita dalam kisah cerita ni kita kena participate, baru kita akan dapat. Kalau tidak kita akan ketinggalan. Okey. Seterusnya apa yang kena ada, profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan belajar. Time belajar betul-betul. Waktu main betul-betul. Bayangkan saya boleh tengok kan, program mercu ni bagus lah kan. Sebab pelajar luar bandar, semua pelajar, bayangkan ada tempat semacam UDKL ni memperlengkapkan prasarana nak bagi kita belajar supaya kita dapat ni kan. Bayangkan bidang pun Institute of Chemical and Bioengineering Technology. Terbalik lidah menyebut nampak tak? Rugi kita kan? Sebab peluang-peluang banyak. Kawan-kawan saya ramai yang berjaya bila masuk UTK. Ada yang kawan-kawan saya dulu masa sekolah dulu, dia tak berapa sangat lah, tapi bila dia insaf, dia nak belajar, dia improve, dia ulang balik paper dia, dan dia masuk, salah seorang tu ada masuk ini KL, berjaya, hari ni dah jadi lecturer, bertaraf doktor. Bayangkan. Tu sebab kita kena belajar. Talibul ilmi faridah ala kulli muslim. Menuntut ilmu ni wajib pada orang Islam. Bukannya sukatilah nak belajar. Zaman pengetua, zaman timbalan pengetua dan saya dan cikgu-cikgu ni dulu, kami dulu belajar tak ada motivator pun. Mana ada pencamah motivasi datang sekolah? Tak ada. Program mercu, mana ada? Mercu tanda pun tak ada masa tu. Ini program mercu, siap bawa orang-orang hebat untuk share dengan kita semua. Dulu kami punya pencamah tetap kat rumah tu ada, namanya Mak. Bangun, kau berapa dah ni? Macam tu je. Memang semangat habis dah tu. Apa nak jadi dengan kau ni? Tu ayat tu. Kalau kau nak jadi orang, kau belajar. Dia kata. Itulah kata-kata motivasi pada seorang ibu. Kalau kau nak jadi orang, kau belajar. Kita pun terfikir, selama ni aku bukan orang apa? Rupa-rupanya maksud dia, kalau kau nak jadi orang, kau belajar sejajar dengan apa yang Nabi pesan, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia memberi manfaat pada orang lain. Nak agak tengok klinik Dr. Nadia. Nak jadi doktor kan Nadia? Tak nak. Nadia nak jadi apa? Belum tahu lagi. Accountant. Tapi jadi apa? Menteri Kewangan. Nak jadi apa? Tak kisahlah. Kita ada cita-cita yang kita nak achieve. Jadi sungguh-sungguh lah. Dalam peristiwa hijrah, Nabi sebut tidak ada penghijrahan selepas Fathu Makkah. Yang ada cuma niat dan jihad. Niat kena perbetulkan, dan perjuangan melaksanakan untuk capai apa kita niatkan. Yang itu juga kita memerlukan kesungguhan. Seterusnya apa yang perlu ada pada kita, keiltizaman, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sesuatu. Jangan main-main. Alah, janji lulus, janji ada, janji buat. Nabi kata apa? Sesungguhnya Tuhan sangat suka hamba-Nya kalau melakukan satu amal pekerjaan, dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Itu standard dia. Kemudian organize, susun atur strategi nak berjaya.
kena ada jadual. Bak kata Sun Tzu, if you fail to plan, then you plan to fail. Kalau kita tidak merancang, maka kita merancang untuk gagal. Dan dalam ayat yang lain dia kata, perancangan tanpa pelaksanaan sia-sia, pelaksanaan tanpa perancangan bahaya. Jadi kena organize. Dan yang terakhir sekali, kita mesti ada niat yang jelas. Niat, aku belajar kerana aku ingin mendapat keredaan Allah, dan aku juga ingin membahagiakan kedua ibu bapa aku. Letak matlamat yang jelas. Bila kita letak lillahi ta'ala, duduk dalam dewan ni pun pahala. Letak lillahi ta'ala, perjalanan kita pergi menuju ke kelas, pahala. Bila letak niat kerana Allah lillahi ta'ala, apa juga yang kita lakukan perkara-perkara yang baik dengan disertakan niat kerana Allah, maka kita akan beroleh pahala ibadah sebenarnya. Jadi sekarang saya buka, seandainya ada apa-apa soalan yang nak ditanya oleh para pelajar sekalian, dipersilakan. Tu yang kat tangan belakang tu, jadi tak jadi tu, nak tanya tak? Okey, pelajar lelaki, bagus betul you all ni ya. Semuanya faham betul. Sekarang kita akan panggil seorang untuk bagi tahu apa yang saya sampaikan tadi. Mana yang betul-betul tadi tu? Mana? Takut kau, merah berubah muka. Angin bertiup, debu bertebaran, duri menusuk, luka di tangan. Walau jatuh dalam perjuangan, tetap bangkit semangat atasi rintangan. Bambu koci menjadi anyaman, bambu yang besar dibuat rakit. Memang hidup penuh ujian, yang penting bangkit walaupun sakit. Barang baru dibeli tuan, bahagialah hati bagai berbunga. Dalam menghadap pelbagai rintangan, janganlah mudah berputus asa. Makan nasi lauknya ikan, dicampur keropok sedap rasanya. Jangan sekali kita lupakan kepada Allah memanjatkan doa. Akar keranji dikerat-kerat, campur halia dibuat jamu. Hina besi kerana karat, hina manusia kerana tidak berilmu. Bawa panah orang berburu, tupai ada di pokok berangan. Kalau sudah namanya berguru, ikutlah syarat dengan pegangan. Dapat seekor ikan cencaru, kawan dengan gelama batu. Sudah sedia petua guru, kalau mengira biarlah dari satu. Terbang lebah di hujung bendang, hinggap di dahan membuat sarang. Banyak sudah dapat dipandang, tiada ilmu di hamba orang. Jambu batu buah pedada, tepi sungai si pokok sena. Kalau ilmu tak ada di dada, orang maju kita merana. Kayu alang jenang pintu, dua hasta dicucur atap. Alang-alang menuntut ilmu, sampai khatam menuras kitab. Belajar sampai habis. Pasang jerjak jarang-jarang, buat birai condong ke barat. Sudah lumrah dikata orang, ilmu penerang dunia akhirat. Dapat seekor ikan belida, ikan terlepas serkapnya jarang. Kalau ilmu penuh di dada, sampai mati disanjung orang. Sarung ketupat di padang jambu, letak mari sampiran kain. Sudah adat orang berilmu, bagai lilin menerang yang lain. Isi sagun di dalam botol, buat hidangan hari raya. Kayu lurus dibuat bendul, tidak berilmu menjadi sahaya. Dari Jambi ke Majapahit, hujung Tanjung Datuk Kelana, bagai bumi dengan langit, berilmu disanjung, yang bodoh dihina. Dari Muar ke Bandar Tangkak, langsung sampai ke Padang Jambu. Mahu dah diingat adik dan kakak, janganlah jemu menuntut ilmu.
Jadi sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah, hendak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur menyebut hari ini, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih banyak.